Okay, coding scheme tajuk kita hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Coding scheme. Explain. The operation involved in information processing. Cycle ni start balik, sorry. Number system coding scheme. Okay, coding scheme When 8 bits are grouped together as a unit, they form a byte. Remember, a byte contain 8 bits. Ni network ni. Okay, a byte provide enough different combination of 0 and 1 to represent 256 different characters. Faham ke 256 ni? Characters. Ha? Faham. Sebab faham madam. 256 kenapa? Sebab 208. Pandai, 2/8 tu adalah sebenarnya hasil daripada jumlah number of characters 8 bits ni can be represent. Okay, the combination of 0 or 1 that represent character are defined by patterns called a coding scheme. So coding scheme ni defined by combination ini dikenali sebagai coding scheme. So for popular coding scheme ada 3 types. ASCII, EBCDIC dan Unicode. Comparison of ASCII, EBCDIC dengan Unicode, ni comparison dia. Okay, used to be IBM standard. Untuk ASCII, usually untuk almost all PCs use ASCII coding scheme. EBCDIC use on mainframe, computers and high-end server. But in Unicode, used in most on operating system such as Windows, Mac OS and Linux. Okay, ASCII use 8 bits coding scheme to represent character, can represent 256 characters. Faham ke maksud dua ayat ni? Tengok message chat. Faham tak? Okay. So ASCII guna number of bits dia use 8 bits to represent character. EBCDIC use 8 bits also to represent a character. Unicode 16 bits. So ini secara simple untuk nak explain yang tadi lah. Total number of characters ataupun number of characters can be represented by ASCII is 256. Unicode 65536. Okay. Nak tahu faham ke tidak, kita pergi kepada buku tutor lah, kita tengok. Anda semua ada buku tutor, right? Ada buku tutor tak? Ada. Okey, satu persatu hasil jawapan anda. Okey, nombor 2. What is advantage of using Unicode over ASCII? Unicode can be used worldwide because it can support more than 65,000 characters and symbols. Itu jawapan dia lah, advantages of Unicode. Boleh? Boleh ke? Okay, kita pergi tu ada number 3. State the number of bits used by each coding system. Kita tengok I love KMPK. Macam mana nak kira ni? Bilangan byte darab bit. Bilangan byte macam mana dapat? Kira satu-satu kataan tu. Bilangan byte itu Space konstant. kira tak? Kira space. Space kira. Space kira berapa space? Bilangan dia. Kira bilangan karakter darab dengan byte. Space Bilangan pun karakter darab dengan byte.
tulisan kena kira. Huruf-huruf tu kena kira sekali. Termasuk dengan Okay, yang ada yang selang tak pun. faham ke kat sini? Perlu saya tunjuk ke? Boleh jaga. Ada yang tak faham ke? Yang titik tu pun Kena kena nak kira. count. Hello? Saya nak tengok dalam chat siapa yang tak faham. Okey, kita tak faham, kita tengok macam mana cara dia. Contoh di sini selamat. Nampak ke? Nampak madam? Satu huruf satu baik, betul? Selamat Hari Merdeka. Okey, macam mana nak kira ni? Lupa nak letak titik pula. Okey, so bila dapat soalan macam ni, phrase, how you count it? Bolehlah kira lah dengan ni, jangan congak je, membongak jadinya. Okey, ini satu, lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebagai space. Ni 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? Saya pun conteng supaya apa? Tak tersilap kira. Jadi dalam exam nanti jangan lupalah catat. Dah dapat 23 maksudnya all character ada 23. So tulislah 23 character. Character also equal to 23 byte. Okay. Back to question, dia tanya apa tadi? Dia nak bit. Okay, dia nak bilangan bit. How many bits? So macam mana nak dapat bits? Untuk Darab 8. Kim. Nampak ke? How many bit for ASCII coding scheme? ASCII kita tahu one character represent by how many bits? ASCII. 8. 8, bagus. Okay, ASCII satu karakter ada berapa bits? Represent 8 bits. Therefore, for the question phrase 23 character dengan berapa bits? So kita buat macam mana? Ingat matematik tak? Nak dapat nilai ni kita kena bahagi sini, darab sini, kesimpulannya 23 bahagi 1 tetap 23. Darab dengan 8 jadi berapa? Calculator please. 184 betul ke? 184. Ya, 184. 184. For apa? Beats. Bits. Nampak ke? Nampak ni dia. Boleh ke? Faham ke tak ni? Boleh. Tengok Ni dalam dia faham. chat. Nampak? Okay, good. Ada yang tak faham lagi? Faham. Okay, maksudnya you boleh jawab untuk next question lah. Untuk yang nombor 3. Boleh? Tengok chat. Okay. Faham ah? Okay, kita pergi kepada nombor 4. Okay, tengok. Give the difference. Ulang balik lah. Tapi yang ni yang saya tak nak ni. Alamak, macam mana nak padam ni? Sebab dia PDF. Tolong betulkan ya. Can represent more than 65,000 ni kalau boleh tak nak dalam bentuk anggaran ya. Kita nak exactly the number 2/16. So 2/16 equal to 6553 6. Tak nak macam ni ya. 2/16 6500 ni tak nak. Tolong betulkan ya. Saya ini PDF. Saya lupa pula nak betulkan. Boleh ke? Tengok chat. Boleh. Cantik. Boleh.
Okay, kita pergi pada yang seterusnya. Okay, the difference between FCD and Unicode. Jangan lupa, jangan tulis anggaran ya. Tulis completely dia punya specific number 216 iaitu berapa? 655 36. Sama gak ini? Explain two disadvantages of using ASCII coding scheme. Because use 8 bits only to represent character and only can replace by 6 very smaller numbers of character. Okay. Number 6, give an advantages. Using Unicode compare ASCII and FCD. Unicode use 16 bits compare. Bila compare, sebaiknya jawapan anda use 16 bits to represent a character compared to ASCII which is 8 bit character. Kena tulis macam tu. Mesti ada macam ada comparison lah perkataan ni. Ini tak ada comparison. Patutnya apa yang use 16 bit, Unicode ke ASCII? Soalan ni pun jawapan dia tak berapa tepat lah. Jelas? Jelas ke? Dah. Mesti tulis Unicode use 16 bits compared to ASCII which is 8 bits only to represent a character. Mesti ada macam tu. Jangan use macam ni je. Salah ni jawabnya ni. Can represent more than, jangan more than ni. Can, Unicode can represent 6553 apa? 2016 tu apa? Kalau guna calculator, tahu guna calculator tak? 553. Terang sangat. 2 kuasa. Kalau ada calculator, kita pun type lah 2 kuasa, mana kuasa, tak kuasa. 2 kuasa 16 sama dengan 65536. Jangan silap lah. 65536. Mesti exact specific number to compare. Unicode use, Unicode can represent 65536 compared to ASCII which is only 256. Clear? Okay, good. Ada calculator, better use calculator to count it. Jangan ambil anggar aja. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya, nombor 7 tu, name the most widely used. Bukan, dia. Coding system that use 1 bit as a parity bit for error checking on communication line. ASCII lah the answer. Okay, clear? Okay, nombor 8, number of character. Yang ulang balik soalannya. Okay, one important reason why Asian language as Chinese language need to use Unicode rather than ASCII code. Ini jawapan dia. So that it can present many language compared to ASCII. Clear? Okay, saya nak tanya lah. Soalannya berbunyi. Tengok, alah dah ada jawapan. Memang tak tanya lah. Okay, ni contoh soalan pasia. Nampak ke? You all boleh maximize dengan guna apa kita panggil? Punya finger tu untuk maximize. Nampak. Okay, saya nak tunjuk tu Faham ke? You boleh apa orang panggil? Pinch out. Apa kita panggil? Zoom. Kata drag bukan drag. Kita nak besarkan, zoomkan kita punya screen. Betul tak? Betul. Betul ke? Betul madam, betul. Tahu kan? Kamu tahu nak besarkan zoom apa yang saya nak tunjuk tu. Tahu. Nampak kan? Ni contoh Nampak. soalan. Kita kena fahamkan. Soalan itu bertanya apa range of values that can be represented. Maksud dia apa range? Bila range you mesti bagi julat. Kalau you bagi 255 only, you tak bagi julat. Julat karakter itu from what number until what number. Ui. Cara penulisan dia macam tu madam. Okay. Nampak how to answer the question? Kasihkan specific number range of value that can be represented. Jelas? Okay, ada soalan tak nak tanya?
Okay, ni contoh lain soalan berkaitan dengan coding scheme. You boleh tengok. State 3 benefit of using binary digit to represent data in computers. So the answer, apa benefit using binary you boleh tulis catat jangan tak catat. Faster execution, less amount of space, less memory and provide simplicity. Okay, boleh? Ada soalan? Saya tengok dalam chat. Ada siapa nak bertanya atau Kejap. ya. Okay, tengok chat. Ada tak siapa ingin bertanya? Okay, kalau tak ada kita boleh proceed. Boleh kita proceed yang seterusnya? Boleh. Define logic gate. Okay, sebelum saya proceed, kita tengok dulu definition dia lah. Define logic gate. Logic gate is an electronic circuit operates on one or more input signal to produce an output signal. Okay, gates are digital to state on and off. Okay, on, that means you can say it as a true. Off, you can say it as false. Also, on, you also can say it as one, one, high, ataupun asserted. Jangan kata tak pernah dengar. Ada pula asserted. Asserted tu maksudnya on lah tu. Kalau dia satu tu dia akan have high output, have high input. High tu maksudnya on lah. Okay. Kalau absent ni lah antara 4 perkataan yang selalu digunakan untuk mewakili off. Clear? So dalam logic gate ni, logic gate nampak ke? Nampak kan? Nampak meja. Nampak. Sini biasanya kita akan letak draw logic gate dan kita tengok sebenarnya depan ni adalah input ya. Kalau saya tanya berapa input, kan tengok garis ni tak ya, bilangan alfabet. Kalau di sini A, yang ini pun datang dari A juga, ini pun datang dari A juga, berapa input? Berapa input? Sebelum kita nak proceed ni, input. Kalau saya kata garis pertama datang dari A, garis kedua datang dari A juga, garis ketiga pun datang dari A. Agak-agak berapa bilangan input? 1. Yang lain? Amira Adliana ada jawab 1, bagus. Alifudin ada 1. Ada yang tak faham ke kenapa 1? Tak faham? Check lah. Input dia semua sama. Because bilangan alfabet ya, jangan tengok arrow ni ya. Okay, jadi dah nampak lah input dia 1, output dia selalunya berapa output? 1. Garis output selalunya 1 juga, output selalunya 1. Kalau 2 tingtong. Selalu output mesti 1. Apa output dia? On atau off hasilnya? Apa output dia? Clear? Either one lah, that's why output dia 1, arrow dia. Clear. Bila kita faham yang tu, kita nampak yang ni. Kita tengok ni. The 3 basic of logic gates yang you perlu tahu, AND, OR dengan NOT. AND gate biasanya ada 2 input lah. Kalau tak ada 2 input tak jadi AND tu. A dan B membawang. Macam tu. Dia tak boleh lah maksudnya A dan A. Boleh ke? Macam boleh je. Tapi ada boleh 2 garis. Maksudnya lah boleh walaupun alfabet ni 1 A dan A, tapi still datang ada 2 garisan lah
untuk masuk ke dalam AND gate. AND gate senang je nak ingat, ingat D lah. Nampak? Bentuk D kan. Wah, nampak. So, OR gate kita tengok senang nak ingat. Lengkuk lah bila O ni huruf O kan. O kan melengkung. So kita guna lengkung kat belakang. Nampak lengkung belakang tu O lah. Okay. NOT gate senang. NOT gate biasanya satu je input yang masuk. Okay. Dan ini dia punya apa ni kita panggil not, simbol not dia. Mesti ada bulat. Jangan bulat lepas tu tiba-tiba you colour pula dalam ni. Jangan dia bulat baik punya. Bukan bulat you colour baik dalam. Faham Boleh dengar? Okay. Sebenarnya tu universal yang you perlu tahu juga ialah NAND gate dan NOR gate. Dan last sekali yang you perlu tahu dan sebenarnya semasa ni tu exclusive gate. XOR dan XNOR. Clear? Okay, three basic gate. Okay, nampak tak ni? Circuit. Circuit apa ni? Tengok jawapan anda. Circuit apa ni? Siri. Mana jawapan? Siri madam, Siri. Circuit apa? Siri. Series circuit ke parallel circuit? Series. 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 Anda. Selalunya AND gate adalah series circuit. OR gate selalunya parallel. Dan NOT dia datang pada satu je lah. Tutup tu buka lah. Okay. Nampak daripada sini kita boleh faham AND gate kita tengok simbol dia. AND gate simbol logik dia begini dan kalau dia ekspresinya penulisan A titik B. Jadi kalau you tulis A, B, tulis A, B saja tanpa titik salah. Jelas? Caranya O, simbol boolean expression dia ada plus lah. A plus B. Satu lagi yang saya lupa ingatkan. Output lah Y. Kalau output dia Y, wajib you tulis Y kat sini. Kalau output dia X, wajib tulis X. Output dia di sini. Dan terbalik penulisan tak macam matematik. A titik B ni, A dan B equal X. Salah. Faham? Ada yang tak faham apa saya cakap? Tengok. Faham Tak madam. faham. Dia kata kalau terbalik maksudnya salah lah. Apa yang terbalik? Dia faham ke tak? Atau dia tak? Madam, kalau titik tu letak simbol darab Macam mana? yang untuk AND gate. Titik AND tu gate, titik tu letak simbol darab. Salah ke memang kena letak Salah lah. titik? Dia bukan simbol darab. Dia memang simbol titik. Ni bukan matematik ya, ni logic gate kita belajar. Logic gate expression. Bukan matematik expression, logic gate punya expression. Jelas? Okay, kita proceed So simbol untuk not lah expression dia macam ni lah. Ada banyak sebenarnya not untuk expression. You boleh tengok kat internet lah. Okay, jelas? Simbol kena ingat Jangan terbalik Okay, kita macam mana buat truth table ni? Berapa orang tahu buat truth table? Mana dia dapat truth table ni? Okay, saya tunjuk. Berapa orang tak tahu nak buat truth table? Okay, tak tahu buat. Ramai tak tahu buat. Okay, tak tahu buat. Adik Walia, Nurul Zati lagi. Ashal. Macam mana buat truth table simple tu sebenarnya. Datangnya macam ni Truth table. Apa maksud truth table ni kalau bahasa Melayu ni? Nampak ke? Jadual kebenaran. Ya, jadual kebenaran. Kalau off apa jadi? Kalau off on apa jadi? Kalau si A ni on apa jadi? Macam mana kita nak mula? Basicnya ialah dari kotak lah. Kan? Basic atas ni apa? Okay. Contoh kita nak buat truth table untuk N. N series ke paralel? Series madam. Truth table. So series circuit biasanya ada A dan B lah.
equal to apa kita nak buat kat sini? Q. Equal as Boolean expression. Okay. So input dia ada berapa kat sini? Bilangan input. Bilangan input. Ada 2. Mana datang 2? Huruf kita ada 2. A dan B. Okay, bagus. So nak Xn. So bilangan row kita 2 kuasa n. Bilangan row 2 kuasa n. 2 kuasa 2 berapa? 4 madam. 4. Okay, nampak. Okay, kita tulis input dulu. First, A dan B. Dapat? Semua dapat? Dapat. Okay, good. Tengok A dan B. Kembali balik binary. Biasanya ini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. Bila kita nak tulis kan. 2 kuasa 1 sama dengan apa? 1. 2 kuasa 1 sama dengan apa? 2. Jelas? Betul lah. Kita nak ada 4 row. 1, 2, 3, 4. 4 row. Tapi macam mana kita nak susun? Ini petua dia. Macam mana nak susun input. Pastikan tulis ni 1 dengan 2 lah kat sini sebagai penanda aras. Mana datang 1 dengan 2. Kan dari kanan ke kiri kita akan kira binary tu 200, 21, right? Binary number, ingat lagi? Okay, so mula dekat dari kanan. Tahu kanan mana? Ni right, ni left lah. Tangan kamu pun dah tahu ni right. Okay, so 1 maksudnya selang 1. Selang 1 maksudnya 0, 1, 0, 1 je selang 1. Kalau 2 ni maksudnya you kena selang 2. Apa maksud selang 2? 0 ni 2 dulu, lepas tu 1. Ini kalau 4 rows. Itu maksud dia. Selang 1, selang 2 kali. Clear? Ya, madam. Kalau tak faham, tunjuk lagi 1. Kalau input kamu ada 3. Okay. Input contohnya A dan B dan C. Kan? Boleh ke follow? Maksudnya you punya kotak. Habis pula. Okay, kotak you. Kita tahu ni apa input dia berapa? Input ada 3. So, bilangan row ada berapa? Bilangan row 2 kuasa n, 2 kuasa 3 berapa? 8. Bagus. So, kita tulis input A, B, C. Yang lain nanti dulu. Kita kena susun input dulu. Boleh? Okay, susun input 2 kuasa 8. Bila ada 8 tu maksudnya kotak ni pun ada 8 lah. Okay. So kita tengok balik. Bila nak susun input kita dalam tu. Kebarangkalian kita. Sebenarnya kebarangkalian sebenarnya. Okay. Kebarangkalian kita ada 8 sebenarnya maksud dia. Kebarangkalian true table yang mungkin akan berlaku. Itu maksud dia. So ada 8. So macam mana nak susun? Sama ke tadi yang saya ajar. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 1, 2, 4. Maksud selang. Selang seli tu. Apa yang selang seli tu? Boleh nampak? Okey. Okey, boleh follow? Bilangan power tu susunan binary kita sebenarnya 2 kuasa 0 kan? Ingat lagi buat binary tukar ke decimal, ingat lagi tak? Binary tukar decimal. Kalau saya tulis ini dalam decimal dia tukar nanti ya. Sekejap lagi. Okey, ni selang 1 nampak ah. 2 kuasa 0 sama 1 kan?
So you selang satu. Selang satu kosong. Mesti mula dengan kosong, jangan mula dengan satu. Nanti terbalik jawapan you. Bukan kata salah. Memanglah dia terbalik menyusahkan pemeriksa. Bila menyusahkan pemeriksa, takutlah pemeriksa tu rabun ke apa ke. Dia anggap you punya jawapan salah. Okay. So you selang satu. Mesti ada 8 lah. 2, 3, 4. Ada 8. 2, 4, 6, 8. Ni selang 2. 1, 2. Tu 1, 1. Ni selang 4. So ada 8. Cuba you tukar ni macam tukar ini kepada desimal. Garis row ni you tukar desimal. Sebenarnya you susun dia mengikut desimal menaik. Kosong-kosong dalam desimal akan dapat kosong. Yang ni dapat 1. Nampak tak? Yang ada 1 ni 1 lah. 1 campur ni 1. Yang ni dekat 2. 1 ni ada pada 2, so 2 lah. 1 ada pada 2 dan 1. 2 campur 1. 3. 1 ada pada 4. So 4 sajalah. Yang kosong tu for sure lah bila you campur dia akan jadi 4 juga. 4 juga. So ini 1, 4. 4 campur dengan 1 jadi 5. Ni jadi 6. 4 campur 2. Ni 4 campur 2 campur 1 jadi 7. Tanpa sedar you sebenarnya susun dia secara menaik. Saya tak langsung kebarangkalian you mungkin tidak akan berlaku persamaan lah. Itulah kebarangkalian sebanyak 8 yang mungkin berlaku untuk truth table bagi A, B dan C ni lah. Nampak? Kalau semua off apa jadi? Kalau C saja on apa jadi? Kalau B saja on apa jadi? Kalau B dan C on apa jadi? Kalau hanya A saja on apa jadi? Kalau A ni on dan C on apa jadi? Inilah kebarangkalian. Kalau A, B saja on. Kalau semua on, selesai masalah kebarangkalian yang mungkin output akan jadi. Output di sini lah. Okay. So kita tengok balik yang asas. Faham ke? Ini susun input baru. Okay. Bila kita susun input secara tepat, what happen? Nampak? Kita susun tu tak ada kebarangkalian yang mungkin berulang nanti kat sini. Kalau kita mula dengan 1, nanti terbalik, takut terbalik. Itu je. Lebih baik kita mula dengan memang dah mula pun kosong. Mula dengan kosong lah. Janganlah tukar-tukar. Okay. Kan kemas. Okay. Jadi kesimpulannya bila nak buat output dia. Output dia Q tadi adalah A dan B. Ingat A dan B adalah apa tadi? Kita AND gate kan? AND gate paralel ke series tadi? AND gate, ya. Paralel ke series kan? Kalau dua-dua off, agak-agak output dia off ke on? Dua-dua off. Okay, off, tanda dia kosong lah. Okay, ni. Yang kedua, agak-agak. Hanya B saja on, agak-agak. Okay. Ini. On. Wujud lah table. Nampak? You dah faham sikit dah. Macam mana dapat output tersebut. Okay. Nampak tadi? Ini truth table kita tadi. So kesimpulannya kalau OR gate dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Kita susun input macam kita ajar tadi. Saya ajar tadi. Okay, kita tengok. Kalau dua-dua off, memang akan off lah. Sebab Y takkan menyala. Kalau B on, laku je kat lita tu, right? Nampak? Boleh menyala. Jadi dia 1. On. Kalau A on. lah. Tu on lah. Kalau dua-dua on lah. Nampak?
So true table untuk not lah. Kalau dia off, sah-sahlah bila kita not off, kita sebut not off, dia akan jadi on lah. So on, dia akan jadi off lah. Nampak? Senang kan? Senang buat true table yang simple itu. Ada yang tak faham ke? Simple. Asas tu wajib kena faham. Kalau you tak faham, macam mana you nak describe? Macam mana nak describe? Ini bakal saya tanya dalam tutu nanti ya. Bakal saya tanya dalam tutu anda. So, esok Khamis dengan Jumaat tutu tu kena pastikan alert lah topik ni. Saya akan tanya how you describe engage. Describe tu. Macam mana nak describe? Inilah cara nak describe. Mudah je sebenarnya. Petua dia ialah kita baca balik what is the AND gate. Kita baca balik apa yang kita nak jelaskan. Is an electronic circuit. Dia adalah electronic circuit that give kita apa dia produce. Dia akan produce on AND gate ni dia akan produce on bila both inputnya on. Itu saja cara kita nak terang. Kita boleh tukar. That gives a high output only if all its input are high. Kalau you nak guna high, pastikan you guna high. Kalau you nak guna low, kena tukar sikit lah. Maksudnya kita bagi apa logic gate ni, apa produce output dia. Selalu kita ambil yang rare, iaitu satu yang tinggal. Kalau kita ambil yang ni, susah nak explain. Kita ambil yang satu ni. Jelas? Jelas. Logic gate N tu produce on when both inputnya on. Produce output on. Itulah. Okay. OR gate kita tengok. Macam mana nak describe? Tengok. Electronic circuit that gives a high output. Tengok high output dia pada semua ni. If one or more. Kita guna or, right? Kalau ada je salah satu dia, one, salah satu lah. Yang high, salah satu. Maksudnya salah satu tu kalau dua-dua on pun maksudnya tetap ada satu. Janji ada satu pada salah satu inputnya, maka semua akan jadi high output. Clear? This is how you describe OR gate. You should know how to explain what is AND gate, what is OR gate. How to explain it? Actually based on the truth table. Kalau lupa pun kita tulis balik truth table tu. Okay. How about NOT? NOT gate has one binary input and one binary output. Apa maksud dia? Kita tengok sini lah. NOT gate output is the inverse of its input. Inverse tu sebaliknya lah kepada inputnya. Maksud inverse tu. NOT gate is used to reverse the output from 0 to 1 and vice versa. Sama je ayat dia. You pilihlah mana-mana untuk nak describe NOT gate. Kalau you jumpa pula perkataan lain, it gives the complement of the results obtained. Complement of the result obtained tu maksudnya apa? Bertentangan. Faham? Faham, madam. Okay, bagus. You boleh describe. Basic tadi kan? Pastikan boleh hafal Kita tengok yang seterusnya. Universal logic gate pula. Non-logic gate. Okay, ni non-logic gate. Apa beza non? Oh, ini agaknya titik ni. Patutnya tak boleh Patutnya macam mana titik ni tadi? Kasih tak ada hitam. Patut titik tu saya kata tak boleh macam tu kan? Ya, pandai. Dia bulat macam tu. Ada buat catatan ke? Okay, bagus. Bagus. Okay, macam mana nak describe NAND gate? NAND gate mudah. Kalau kita ingat AND gate automatically not kepada AND, kalau kita tengok truth table dia nampak? Ni AND gate, right? Bila not kepada AND gate, maksudnya sebaliknya lah. Nampak? Nampak the answer is kalau 0 jadi 1, 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Inilah K output untuk NAND gate tadi. Cara penulisan boolean expression dia
not daripada none dia tadi. Kena and kan dulu baru kita not kan all together. Jangan terbalik pula. You buat not A dan not B. Salah ha? You faham ke maksud saya? Not A and not B. Sama ke dengan yang tulis ni? Sama ke tak? Saya tunjuk jap. Takut ada yang tak perasan. Kalau AND gate, kita tulis A and B. Dia jadi Y. Contoh output dia. Tapi kalau NAND gate, not kan semua. Okay, you boleh tulis macam ni pun boleh. Ataupun you boleh tulis bracket kan dia. Nah, koma kan di atas. Tapi semua all together mesti bracket baru jadi and lah. And then not kan. All together lah maksudnya. Itu lagi senang. Kita tak keliru. Okay. Adakah, nak tanya ni, adakah none ini sama dengan maksud ni? Oops, tak nampak. Okay. Sama ke tak ni? Dua ni. Sama kot. Tak. Sama. Tak. Mantap lah. Cuba you buat truth table untuk kedua-dua ini. Portionnya berlainan. Faham ke? Faham Sebab dia berasingan. You buat truth table nak tahu dia, kenapa dia tak sama. Buat laju-laju boleh. A, B. A not. B not. Baru A not. B not together. A 0101 0011. Kita tengok You nampak ke? Kecil benar dia. Oh, kecilnya. Puas tengok Okey. Kita tengok perbezaan none tadi. Ni A. Ni B. Okey. A, B susun macam mana tadi? 0 1 0 1 0 0 1 1. Boleh? A not. A not berapa A not? 0 jadi? 0 jadi? 1 jadi? 1. Faham? Okey, buat B not pula. Kita tak boleh terus menjawab dia punya jawapan. Kita kena satu per satu. B not dia 0 akan jadi? 1 akan jadi? Ini jadi apa? Ini jadi apa? 0. Bila kita N kan? Ini jawapan untuk ni lah. Okay. 1 1. Akan jadi apa? Sekejap. Kita N kan dulu. 1 1 jadi? 1. 1 0 jadi? Kita kena tutup lah. Kalau kita nak N kan ni. 1 and 0 jadi apa? 0. 0. Dapat? Okay. Cuba kita tengok kalau A and B, lepas tu kita buat A and B all together. A and B tadi kita kata apa? Guna yang sama tadi, 0 0 akan jadi? Tak nampak kalau tak tulis kan? 0 1 0 1 0 0 1 1. A and B akan jadi 0 0 0 1. Dapat? Bila not dia 1 1 0. Sekarang tengok dengan atas sama tak? Possibility mereka. Dia dua-dua off, dia on. Tapi dia ni dua-dua off, dia on. Apalah. Bila either one on, dia off. Tapi di sini bila either one off, 1. Sama ke tak? Tak sama. Ini membuktikan bahawa
Jangan sesekali-kan salah tulis. Faham? Mereka tidak sama ya. Mereka tidak sama. Jelas? Okey, jangan samakan ah. Ada yang tak faham ke apa yang saya nak sampaikan? Tengok siapa yang tak faham, saya nak tengok dalam chat. 50-50 je. Ya? Siapa tak faham? Okay, clear. Okay lah. And gate. So back to basic tadi. So you dah belajar what is NAND gate. NAND gate adalah apa? Logic gate tadi. NAND ini eksklusif. Terlepas nampak. Okay ni. Okay, jelas? So macam mana nak terangkan NAND gate? NAND gate is an electronic circuit that produce high output. Nampak? Semua akan high output if any of the inputs are low. Nampak tak? Any of input dia. Ada je low, maka dia akan jadi high output. Tak ada low maksudnya output dia low. Ni output low. Kita hanya ambil satu je. Semua akan jadi high output if either dia tu tak ada adalah low. Okay. Jelas ah? So to how you describe NAND gate. How about NOR gate? Kita tengok NOR gate pula. NOR gate maksudnya A plus B ataupun A or B all together dulu baru kita NOT kan. Bulat lah. Ni bulat. NOR gate. So how you explain it? Electronic circuit that produce output of all NOR gates are low if any of the inputs are high. Apa maksud dia? Kita tengok produce output of all NOR gates are low. Ni. All NOR gates are low if any of the input are high. Ada je input dia high, dia akan menyebabkan low lah. Clear? Table tadi. Tengok apa table ni ke? Ni and gate ke NAND gate? NAND gate. Ni bukan. Ni kita panggil gate apa? Tak ada apa-apa gate lah sebenarnya, dia guna basic gate je. Notkan A dan notkan B, itu je. Okay Muaz? Yang ada dalam ni. Tengok. Adibah Ulia, Adibah Adha, Afiq. Okay tak? Syaiful. Yang tak jawab ni. Fakira, Fatini, Fatin. Arif. Okay. Okay, boleh proceed? Oh, dah habis masa. So, hari ni kita sampai NAND dengan NOR je lah. So, esok saya akan tanyalah how you describe AND gate, OR gate, AND gate, and
0K. So next class saya akan terus proceed dengan exclusive or dengan exclusive no. Itu dalam kelas. So kelas tutor berikutnya saya akan ajar itu. Pastikan kamu pastikan siapkan tutor dari page sampai page. Saya dah ajar buat truth table, right? So sepatutnya sampai page 18 lah, siap? Okey, madam. Boleh ke? Dalam ni tak ada draw kan? Dalam ni ada truth table. Saya dah ajar macam mana nak buat truth table. Tapi tak exactly ajar ni. Tak apalah. Kalau tak boleh buat pun saya akan ajar dalam kelas lah. Truth table. Okay? Madam. Okay. Madam. Okay, that's all for today. Maksudnya dalam kelas nanti kita akan sambung macam mana nak buat truth table yang betul lah untuk gate masing-masing. So that's all for today. Boleh left. Thank you, madam. Jumpa Jumaat. Thank you, madam. Okay. Pastikan you cuba buat ah. Siapkan semua. Okay, that's all for today.